Dalam bab rukun salat ada 13 perkara. 13 perkara ni mesti tip-top, kena sempurna. Kata sesuai dengan umur kita hari ni, maknanya kita hendaklah sentiasa sempurna. Kalau kita kata alasan orang jahil ni dimaafkan, tak termasuk. Kalau kita kata kita jahil dimaafkan, tidak. Orang jahil yang dimaafkan, dimaksudkan jahil yang dimaafkan ialah jahil yang tidak sempat untuk belajar, baru masuk Islam, tak sempat dia belajar, maka dia sembahyanglah setakat mana dia mampu, maka itu jahil yang dimaafkan. Tapi kita ni beranak 70 tahun dah, 60 tahun dah, 50 tahun dah kita beranak, dan kita hidup, keliling kita tu penuh dengan tempat-tempat belajar, tapi kita tak belajar, itu bukan jahil namanya, itu namanya malas. Jadi dalam bab niat ni, dalam bab niat kita, masa kita takbiratul ihram untuk sembahyang fardu ada 3 syarat. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arud, dan yang ketiga ta'yin. Untuk sembahyang fardu, contoh kita sembahyang fardu subuh tadi, sahaja aku sembahyang fardu subuh, maka macam tu sah. Sahaja aku sembahyang fardu subuh sah, sudah memadai. Yang lain tu sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala, itu sunat sahaja. Tapi yang fardu qasad, ta'arud, ta'yin, sahaja aku sembahyang fardu subuh. Untuk sembahyang sunat, yang tidak ada ba'diyah, contoh macam subuh tadi, perlu pada 2 sahaja. Sahaja aku sembahyang sunat subuh, ataupun sahaja aku sembahyang subuh. Orang yang sembahyang fardu subuh dengan niat sahaja aku sembahyang subuh, maka dia jadi sunat, bukan fardu. Untuk fardu mesti ada ta'arudnya, mesti ada niat fardu. Kalau tak ada niat fardu, maka dia jadi sunat. Apabila jadi sunat, sembahyang fardu kita bila. Begitu juga kalau sembahyang fardu zuhur, fardu asar, fardu zuhur, kita sembahyang sunat zuhur. Sunat zuhur kena ada qabliyah ataupun ba'diyah. Itu namanya ta'yin, qasad dan ta'yin. Dia perlu 2 sahaja, qasad dan ta'yin. Sahaja aku sembahyang qabliyah zuhur, sahaja aku sembahyang ba'diyah zuhur. Untuk sembahyang Jumaat kena ada 4, qasad, ta'arud, ta'yin, makmuman ataupun imaman. Sebab tidak sah sembahyang Jumaat seorang diri, mesti sembahyang secara berjemaah. Untuk sembahyang qasar, perlu ada 4 juga, qasad, ta'arud, ta'yin, qasar. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar, ataupun sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat, samalah, 2 rakaat dengan qasar, dengan makna yang sama. Untuk sembahyang sunat mutlak, perlu qasad sahaja. Jadi dalam bab niat ni kena betul. Cuma ada setengah yang tak faham, dia apabila takbir nak masuk ke niat tu sampai 15 kali takbir baru masuk. Sebab apa? Dia tak faham konsep niat tu. Niat tu tak perlulah diatur satu persatu. Dia mari lintasan sudah memadai, tapi melengkapi dengan apa yang saya sebut tadi. Kemudian kita bertakbiratul ihram. Niat tu mesti dalam takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i disebut daripada antara alif dan ra akbar. Allahu akbar. Dalam tempoh tu mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin tadi. Itu takbiratul ihram. Dia syarat dia ada. Semua rukun ada syaratnya. Syarat dia yang pertama, hendaklah diucapkan takbir itu sempurna, selepas sempurna berdiri. Lepas sempurna berdiri, lagi tak sempurna berdiri, lagi tu tak boleh bertakbir.
Pernah kalau kita tengok di Masjidil Haram ni, acak kali lah saya tengok. Dia tu bagi lewat dah. Bila dia bagi lewat, dia takut imam rokok, sambil berjalan takbir dah. Allahu Akbar. Sudah molek. Siapa aja dia berdiri tegak sekejap, terus dia rokok bersama dengan imam. Tak boleh kita takbir sebelum kita berdiri betul, sebelum kita qiyam betul-betul, tak boleh untuk kita bertakbiratul ihram. Mana selesaikan dulu takbir itu, berdiri betul tu, barulah kita boleh bertakbir. Dan takbir itu dengan lafaz Allahu Akbar, dengan lafaz Allahu Akbar. Kemudian takbir itu dengan bahasa Arab, dengan lafaz tu dalam bahasa Arab. Tak boleh dalam bahasa Melayu Allah Maha Besar. Dia mesti Allahu Akbar, kemudian didengari oleh dirinya. Apabila dia bertakbir, mesti didengari oleh dirinya sekurang-kurangnya. Dalam sembahyang ada 5 rukun qauli. Dalam sembahyang ada 5 rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat membaca selawat dalam tahiyat akhir, yang kelima salam. Jadi semua ni 5 rukun qauli wajib kita sebut dan didengari oleh diri kita. Kalaulah bisu terus, ada juga bisu terus, takbir mulut dah bebek, dah kat tangan je, maka tidak sah. Ataupun dia bisik je, ataupun bunyi ada kat bunyi sembahyang jenis tak bunyi apa, tak putih kata, maknanya tidak sah. Jadi sembahyang ni, rukun qauli ni, dia ada 5 wadium. Dia ada 5 wadium. Seorang yang pertama sekali afdal apabila kita takbir didengari oleh diri kita seorang je, itu afdal, orang lain tak dengar. Yang keduanya makruh. Yang kedua makruh ni apabila yang kedua harus apabila kita takbir, kemudian orang sebelah kita pun dengar juga, yang tu harus. Dan apabila orang yang kedua daripada kita, orang yang ketiga lah, kita seorang, sebelah kanan seorang, sebelah kanan seorang lagi, orang yang kedua ataupun orang yang ketiga selepas kita, apabila dia dengar takbiratul ihram ataupun rukun qauli yang kita ucapkan, hukumnya makruh. Makruh kalau orang yang ketiga juga. Kalau orang yang keempat dengar, hukumnya haram. Dia duduk jauh daripada kita tapi seputih-seputih dengar. Kadang-kadang cacuk orang kata. Kita baca iyyaka na'budu, maliki yaumiddin, kita maliki yaumiddin mula. Jadi yang keempatnya, wadium yang keempat haram. Kalau kuat macam tu haram. Yang kelima tidak sah. Tidak sah apabila kita baca tapi tak bunyi. Baca tak bunyi langsung, mulut pun tak bebek. Bila tanya sebab apa tak baca, saya baca dalam hati. Allah Maha mengetahui, kata. Detik hati kita Allah Ta'ala tahu. Kalau kita baca dalam hati, lagilah Allah Ta'ala tahu. Dari segi fahaman dia tu, tapi fahaman tu fahaman yang salah. Jadi untuk takbiratul ihram mesti didengari oleh dirinya sendiri. Paling kurang didengari oleh dirinya sendiri. Kemudian kalau nak takbir, mesti selepas takbiratul ihram imam dah siap dah, Allahu Akbar, baru kita mula. Dia kata dah di Masjidil Haram tu, terbilah sebut sekali lagi ya, kena tunggu terbilah sudah juga. Tu tak payah. Kita selepas tu imam je. Bila imam takbir, kita takbir lah.
Bila takbir ikut dia. Tapi dalam takbir intiqalah, takbir perpindahan, takbir yang lain selain daripada takbiratul ihram, maka hak tu tidak termasuk dengan syarat tadi. Hanya takbiratul ihram sahaja. Makmum mesti bertakbir selepas selesai takbiratul ihram imam. Sebab itulah dalam bab berhenti solat, kita tengah sembahyang malahan witriyah hukumnya haram. Kita tak boleh batalkan saja-saja tanpa sebab solat kita. Haram hukum dia. Tapi apabila kita dah masuk dalam solat. Tapi kalau sebelum masuk dalam solat tidak haram. Contohnya kita takbir Allah, tiba-tiba orang bersalam, Assalamualaikum, kita menjawab Waalaikumsalam. Tidak berdosa sebab kita belum masuk dalam solat. Solat masuk, kita masuk dalam solat dengan selesainya akbar, ra akbar. Maknanya tu pintu masuk dia. Allah dah masuk lagi. Allahu akbar baru masuk. Jadi sebelum masuk kita berhenti tidak haram. Tapi kalaulah dah masuk kita berhenti haram hukumnya. Kemudian tidak diwakafkan kepada kalimah Allah. Allah berhenti sekejap baru akbar. Ada kalau kembali kepada niat tadi, kuasa ta'arud ta'yin sudah memadai. Jadi dalam bab ni bila takbir Allah akbar, baru bunyi kediam, bunyi akbar. Dia nak tahan nafas dia tu biar sempat masuk semua niat dia tu, sehingga kan dia mewakafkan di antara Allah dengan akbar, maka tidak sah takbiratul ihram dia. Kemudian tidak mencederakan satu huruf seperti memanjangkan hamzah. Ada setengah-setengah orang takbir Allah, dia panjangkan A. Salah tu. Kalau kita belajar dalam ilmu tajwid, kalau hamzah berjumpa dengan hamzah, dia jadi mat badal. Nah, mat badal, hamzah jumpa dengan hamzah. Tapi kalau lah asal perkataan dia mat badal tu A. Tapi kalau lah A di situ maknanya adakah, tapi makna hal, adakah. Kalau adakah jadi makna apa? Adakah Allah Ta'ala Maha Besar? Cara syarah secara mudah ni. Jadi dalam bab tu tidak sah kalau kita panjangkan A. Ataupun ada juga yang panjangkan Ha. Allahu Akbar. Dia dengar lagu Raihan, Allahu Allahu Allahu, dia pun Allahu Akbar atas. Ataupun kita biasa orang Melayu Allahu Akbar. Nanti kita dengar gitu kan, panjangkan bab, kita takbir Allahu Akbar, tidak sah salat kita. Tu jaga molek dalam bab takbiratul ihram. Kemudian tidak memanjangkan lam mat pada lafaz Allah melebihi dari 7 alif. Kita belajar tajwid, 7 alif bersamaan dengan 14 harakat. Allahu Akbar. Kalau jadi tu imam gitu kau petang malam takbir gitu nyanyi makmum. Bila nak masuk kan, tiga kali akad takbir ya makmum. Tak masuk begitu imam. Jadi dalam bab takbiratul ihram kita kena jaga. Yang pertama tadi niat, yang kedua takbiratul ihram, yang keempat berdiri, yang ketiga berdiri betul. 3 dah hari ni kita ambil. Yang ketiganya berdiri betul. Apabila sebut berdiri betul, maka kita kena berdiri kedua kaki. Jangan angkat kaki sebelah. Macam tidur malam-malam tu, kaki sebelah aja kan. Lengah sangat, dia pun angkat cokek yang tinggal je kaki bawah. Itu tidak sah. Dan meluruskan tulang belakang bagi yang berpuasa. Tadi subuh tadi, dekat dengan saya, dia sembahyang nampak khusyuk, khusyuk gila. Cara dia takbir tu, saya ingat ke dia bokok, rupanya khusyuk. Dia mari tu, dia takbir Allah dalam keadaan macam nak rokok dia takbir.
Memang khusyuk gila baca sembahyang dia tu. Tapi lepas sembahyang bangun jalan molek-molek ada, tegak molek. Jadi orang kan kalau berdiri ni mesti tegakkan tulang belakang. Mesti tegakkan tulang belakang. Maknanya kalau rokok tu bukan berdiri. Bila sebut qiyam, berdiri betul, bukan berdiri belok. Gitu. Yang cara yang ketiganya, berdiri tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Pagi ni kita ambil 3 rukun daripada 13, ada 10 lagi. InsyaAllah kalau ada masa kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.